Kita sambung kuliah kita di sini, hadis yang keempat daripada ringkasan Sahihul Bukhari. Hadis yang berkaitan dengan janji setia ataupun bai'ah, di mana dalam bulan yang lalu kita telah pun membicarakan hadis ini. Saya telah pun menjelaskan tentang konsep janji setia dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, Hormati Ahli Jawatankuasa, seterusnya para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita melapangkan masa berada di rumah Allah Taala ini, menunaikan kewajipan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini, hadis yang keempat daripada ringkasan Sahihul Bukhari. Hadis yang berkaitan dengan janji setia ataupun bai'ah, di mana dalam bulan yang lalu kita telah pun membicarakan hadis ini. Saya telah pun menjelaskan tentang konsep janji setia dalam agama dan kenapa perlu untuk kita mempertahankan kebenaran, dan 6 sebab manusia menolak ataupun tidak menerima kebenaran. Kita telah bicarakan tentang perkara berkenaan dalam kuliah yang lalu. Ringkasnya, bila disebut janji setia dalam agama ini ataupun dipanggil dengan bai'ah, perlunya kepada janji setia untuk menarik komitmen di kalangan beberapa orang sahabat ataupun di kalangan mereka yang sedia memberikan masa, tenaga, usaha untuk melaksanakan perintah agama. Contoh yang saya berikan dalam kuliah yang lalu ialah, kalau kita ingin membina surau, khususnya bila buat taman baru, ramailah yang masuk dalam kawasan taman berkenaan, ramai orang-orang baru. Bila nak tubuhkan surau, bukan mudah. Nak cari AJK, nak jadi pengurusi, nak jadi arkitek, nak cari duit, nak cari jawatankuasa yang boleh memikir secara serius. Walaupun yang duduk dalam taman berkenaan orang Melayu, contohnya 400 pintu. Bukan 400 pintu tu semuanya bersedia untuk melapangkan masa berfikir untuk membina masjid, membina surau. Di atas pelbagai kekangan masa, tenaga, dan juga mungkin walaupun orang Islam tetapi membina masjid, membina surau bukan keutamaan baginya. Maka perlu dicari mereka-mereka yang sedia melapangkan masa. Ada orang yang sibuk tetapi dia sanggup melapangkan masa untuk tujuan berkenaan. Bila mencari mereka yang sanggup untuk melapangkan masa, kita set up AJK, bagaikan kita janji setia lah. Berusaha nak bina surau masalahnya. Kan? Itu satu gambaran yang boleh saya bayangkan
Kenapa dalam agamanya ada yang disebut sebagai bai'ah ini, sebagai janji setia di kalangan sebahagian orang Islam untuk sama-sama melaksanakan tuntutan agama dan juga mempertahankan agama daripada mereka-mereka yang menyerang Islam. Oleh sebab itu, bila kita sebut kenapa perlu dipertahankan Islam ini, saya dah bicarakan dalam kuliah yang lalu ada 6 sebab, 7 sebab. Kenapa manusia tak terima kebenaran, kenapa manusia buat tak endah dengan kebenaran, malahan ada manusia yang sengaja menolak kebenaran. Antaranya disebabkan kejahilan, disebabkan dengki, disebabkan sombong, disebabkan oleh belum sampai masanya lagi, disebabkan oleh dia tak peduli ataupun dia sibuk dengan dunia dia, yang menyebabkan dia menolak kebenaran, ataupun paling tidak dia tak peduli tentang masjid, surau, kebenaran, Quran dia tak ambil kisah. Yang lebih malang lagi apabila mereka menentang kebenaran ini. Itu yang kita telah bicarakan dalam kuliah yang lalu. Mungkin boleh lihat dalam rakaman yang lalu untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang perkara itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini secara langsung berkaitan dengan bai'ah. Diceritakan bagaimana Rasulullah berusaha mengambil inisiatif untuk mengembangkan Islam daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Apabila timbulnya arahan secara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, di mana kita mendapati kisah ini apabila Rasulullah naik ke Isra al-Mi'raj. Dalam perjalanan berkenaan, Rasulullah telah pun menziarahi ataupun melintasi kawasan Yathrib ataupun Madinah yang sekarang ini dulu dipanggil dengan Yathrib. Disebutkan oleh Jibril menyebutkan bahawa ini tempat yang Tuan hamba akan berhijrah nanti. Lalu selepas baginda selesai Isra' wal Mi'raj, maka usaha-usaha untuk bergerak persiapan ke arah hijrah itu telah dimulakan. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ialah baginda mencari sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang datang daripada Madinah ni ketika mana menunaikan haji. Ketika mana menunaikan haji, kan, di kalangan orang Madinah khususnya, baginda mencari mereka yang sanggup dan boleh menerima agama ini. Baginda pergi kepada satu kaum, satu kumpulan di kalangan mereka yang menunaikan haji pada tahun yang ke-12. Pergi berjumpa, dan akhirnya kan, idea beriman kepada Rasul ini memang diterima oleh orang Madinah. 12 orang di kalangan mereka yang telah pun berjanji setia dengan Rasulullah. Ini yang disebut sebagai bai'ah. Telah berjanji setia dengan Rasulullah untuk bersama-sama dengan baginda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, jangan buat perkara-perkara yang tak baik, yang mungkar. Nantilah kita bincang hadis ni, saya nak cerita dia punya latar belakangnya. Kemudian di kalangan orang Madinah ni menerima idea beriman kepada Allah dan tidak melakukan perkara-perkara mungkar yang disebutkan tadi, mencuri, berzina, buat penindasan. Persoalannya, kenapa mereka mudah menerima idea kewujudan Rasul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Arab yang berada di Madinah ini telah pun mempunyai idea kewujudan Rasul, pengutusan Rasul telah pun ada dalam minda orang Madinah. Kerana mereka hidup berjiran bersama-sama dengan orang Yahudi.
Apabila mereka bersaing dengan orang Yahudi ini pada masa itu mereka menguasai bidang perusahaan, maksudnya pertukangan, pembuatan barang, alat-alat, kelengkapan, bab-bab seni. Pembuatan ini kita kata industri lah, mudah faham. Kan dikuasai oleh orang Yahudi. Manakala orang Arab ini lebih menguasai dalam aspek pertanian. Mereka ada ladang kurma, kan. Pertanian ini dikuasai oleh orang Arab. Orang Yahudi mereka berjual beli, mereka berdagang, mereka seni pembuatan yang dikuasai oleh mereka. Lalu dalam persaingan ini orang Yahudi sebut kepada orang Arab, nanti kami akan didatangkan dengan seorang Nabi Rasul dalam kalangan kami untuk memimpin kami dan akan mengalahkan kamu orang Arab. Orang Yahudi mereka ahli kitab, membaca kitab, tahu kandungan kitab Taurat dan Injil. Dan itu yang disampaikan kepada orang Arab. Orang Arab ni mereka tak ada kitab. Mereka Arab jahiliah, Arab dia tak ada kitab-kitab. Lalu mereka iya je lah, nak kata apa, kan? Sebab maklumat itu daripada ahli kitab, iyalah, kan? Nak bangkang pun tak ada idea, kan? Tetapi mereka tetap bersaing, berlawan antara satu sama lain. Dan orang Yahudi cuba untuk mengamalkan pecah perintah di kalangan dua kumpulan Arab pada masa itu, Aus dan Khazraj, yang mereka cuba untuk memecahkan kesatuan Arab dan mereka berperang antara satu sama lain. Aus dan Khazraj ini berperang, bergaduh, bermusuh. Apa yang menjadi tumpuan kepada kita pada pagi ini ialah idea kewujudan pengutusan Rasul ini telah pun ada dalam minda orang Arab. Apabila mereka datang ke Mekah berjumpa dan ada jumpa dengan orang yang mendakwa menjadi Rasul, ini sudah baik. Ini sudah baik, kan? Kami kalau kita ikut agama ini, ikut Islam ini, kita boleh kuat ni. Orang Yahudi mereka kata mereka ada Rasul, kita pun, maknanya idea telah pun ada yang menyebabkan mudah untuk masuk, mudah untuk nak didakwahkan sebab idea telah pun ada. Kalau orang Arab yang tak ada idea tentang kewujudan Rasul ni, dia jadi payahlah nak cerita. Boleh lambat, tapi mudah diterima oleh orang Madinatul Munawwarah. Ni antara sebab kenapa orang Madinah mudah menerima seruan Islam di kalangan orang Arab, walaupun taklah mudah, kan, bergaduh juga, berpencak juga, tetapi maknanya mudah, idea tu telah pun ada. Dalam janji setia pada tahun itu, 12 orang di kalangan orang Arab daripada Madinah ini telah pun membuat, disebut sebagai janji setia yang pertama di Aqabah, Bai'ah Al-Aqabah yang pertama pada tahun itu. Balik mereka pada tahun itu, Nabi kata tahun depan kita jumpa lagi, kan? Tahun depannya mereka berjumpa. Berjumpa kali yang kedua, bai'ah kali yang kedua, Rasulullah berjumpa pula dengan 73 orang ataupun 75 orang di kalangan rombongan orang Madinah yang melakukan bai'ah sekali lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai bai'ah Aqabah yang kedua. Di mana dalam bai'ah Aqabah yang kedua ini kandungannya, kan, lebih untuk beriman kepada Rasulullah dan mempertahankan agama Islam dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama, kandungannya ialah beriman kepada Allah Ta'ala, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan buat perkara-perkara yang bohong, dan juga jangan mengingkari perkara-perkara yang kebaikan. Bai'ah Aqabah yang pertama simple, beriman kepada Allah Ta'ala dan juga jangan buat perkara-perkara yang mungkar.
sebagai satu mesej umum, nilai universal yang Rasulullah cuba berikan kepada para sahabat dan mudah untuk mereka menyampaikan kepada orang Islam yang lain. Seterusnya dalam Bai'ah Aqabah yang kedua pada tahun berikutnya, antara isi yang dijanjikan, yang diaku janjikan oleh para sahabat yang berjumlah 70 orang, 73 orang ataupun 75 orang ini, berjanji setia kepada Rasulullah dalam keadaan senang ataupun susah, akan mempertahankan Rasulullah. Kenapa ada isu mempertahankan ini? Mempertahankan ini ialah mereka dalam kalangan orang Arab ada mempunyai satu sistem, kalau masuk dalam kumpulan ini, mereka akan mempertahankan, mereka akan berusaha memperjuangkan dan mempertahankan Rasulullah daripada serangan orang Yahudi dan mereka tak mudah untuk menyerah kalah. Begitu juga yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berjanji tetap teguh setia membela kebenaran tanpa ada rasa takut dan juga tanpa rasa cemas. Maknanya mereka yang melakukan Bai'ah Aqabah yang kedua ini akan mempertahankan agama, akan mempertahankan Rasulullah. Dan selepas daripada itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada beberapa bulan selepas itu baginda menjalankan ataupun baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bai'ah Aqabah yang kedua ni berlaku pada musim haji. Sekarang adalah maknanya kan orang musim haji sekarang. Ketika mana orang wukuf di Arafah, orang sana, Rasulullah berjumpa dengan orang Arab yang 70 orang ni pada waktu malam. Pada waktu malam, 70 orang ajak jumpa pada malam yang gelap malam, kan, pergi berjumpa melakukan bai'ah. Balik daripada itu pada bulan Safar, kan, ni bulan Zulhijjah, Muharram, Safar. Seterusnya pada 2 bulan seterusnya baginda berhijrah. Baginda berhijrah pada hujung bulan Safar sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, kan. Itu dia punya turutan dia, kan. Maka tak lama selepas Bai'ah Aqabah yang kedua ni, baginda seterusnya berhijrah ke Madinah. Barulah orang Islam di Madinah menyambut kehadiran Rasulullah secara besar-besaran. Kan? Maknanya baginda pergi tu bukan baginda pergi buta gitu je dah. Baginda Rasulullah pasang kaki siap-siap dah, kan. Dia set up orang kat sana. Dia cari kader-kader dia. Rasulullah membuat perkaderan, pergi bina orang kat sana. Sebab itu bila sampai kat sana, orang Madinah menyambut secara besar-besaran, kan. Tala'al badru alaina tu bukan pergi begitu je sambut dah, kan. Bagi telah pun melakukan usaha awal setahun lebih, tahun ini dan tahun depan. Tahun ni haji yang pertama, Bai'ah Aqabah yang pertama, 12 orang. Balik daripada 12 orang ini, baginda telah pun, dia tak biar begitu. Baginda mengutuskan beberapa orang sahabat, antaranya Mus'ab bin Umair, kan. Mus'ab ni seorang pemuda Quraisy yang hebat, kan. Anak orang kaya, akhirnya masuk Islam. Mus'ab ni anak orang kaya masuk Islam. Bila mak dia tahu dia ni masuk Islam, mak dia ugut, kan. Mak dia ugut, kalau kamu terus masuk agama Nabi Muhammad ini, dia kata aku akan mogok lapar, ya mati, kan. Mus'ab kata mati-matilah, kan. Ada 100 nyawa lah, aku tak akan bertukar agama ini. Dihalau keluar Mus'ab daripada rumahnya. Mus'ab ini anak orang kaya, dengan pakaiannya, dengan kenderaannya. Kalau pada masa itu kaya, maknanya dia pakai kereta mewah lah, kan. Pakai kereta mewah, pakai baju, pakai bawan, dengan hebatlah anak orang kaya, kan. Tetapi bila dikeluarkan, dihalau oleh maknya daripada rumah, dan akhirnya baginda Rasulullah memilih dia untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah lebih awal lagi untuk mengislamkan orang yang berada di Madinah. Alhamdulillah,
dengan beberapa orang sahabat di sana, akhirnya ramai orang Islam yang menerima agama ini, dan mereka datang pada tahun berikutnya dengan jumlah yang ramai, dan 73 orang, 75 orang yang berjaya melakukan bai'ah dengan Rasulullah untuk mempertahankan agama. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia punya latar belakang kisah yang disebut sebagai janji setia ini. Dengan kata lain, Rasulullah mewujudkan perkadiran untuk memberikan tapak baru di Madinah untuk mengembangkan Islam. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik pada hadis ini tadi. Hadis ini menyebutkan bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Hadis daripada Ubadah bin Samit. Wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba fi lailatul aqabah. Daripada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Kita banyak jumpa nama Ubadah bin Samit. Ada sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni hadisnya sangat sikit. Rapat dengan Rasulullah, kan? Berhijrah sama dengan Rasulullah. Dia punya bapa mentua lagi, kan? Rapat dengan Rasulullah tapi sikit dia meriwayatkan hadis, kan? Baginda Sayyidina Abu Bakar tahu hadis, tahu cerita tentang Rasulullah, tetapi periwayatan daripada Sayyidina Abu Bakar ni mungkin wallahu alam kenapa sedikit itu, sama ada tidak dicatatkan ataupun sahabat-sahabat ni tidak mengambil kisah-kisah tu daripada Abu Bakar tu, yang menyebabkan sedikit sangat hadis daripada Abu Bakar. Kemudian apa yang disebutkan oleh Ubadah ini, wa haulahu isabati min ashabih bayi'uni, berbai'ahlah kamu dengan aku, kata Rasulullah. Yang juga disebut sebagai bai'atun nisa, bai'ah orang perempuan, kerana yang menyertai salah seorang daripada 12 orang bai'ah yang pertama itu ada orang perempuan. Dan kenapa juga disebut bai'ah perempuan? Kerana kandungannya tak adalah sampai nak bergaduh, nak mempertahankan agama. Dia tak ada sampai begitu. Dia universal, kan? Jangan mencuri, kan? La tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtlu auladakum, jangan bunuh anak. Kerana kau ada lagi perangai-perangai orang Arab yang bunuh anak. Jangan ada lagi. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum, jangan kamu buat perkara-perkara fitnah, benda-benda yang kamu adakan ini, perkara yang kamu lakukan, taftarunahu baina aydikum, yang kamu lakukan, baina aydikum wa arjulikum. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan juga kamu ingkar pada perkara-perkara yang baik. Lalu faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, orang yang menyempurnakan janji ini, fa ajruhu 'ala Allah, Allah Taala akan berikan pahala kepadanya. Wa man asaba min zalika syai'a, sesiapa yang mengingkari, fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah, siapa yang mengingkari maka sekiranya dia diberikan siksaan di atas muka bumi ini, contohnya sakit, contohnya ada mentimpa musibah, fahuwa kafaratullah, itu adalah kafarah baginya. Wa man asaba min zalika syai'a, dan sesiapa yang buat perkara-perkara tadi, summa satarahullah, kemudian Allah Ta'ala tutup keaiban dia, fahuwa ilallah, itu terpulanglah kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah nak Allah Ta'ala maafkan. Wa insya'a aqabahu, kalau Allah nak Allah Ta'ala boleh memberikan siksaannya. Fabaya'nahu ala zalik, kami berjanji setia dengan Rasulullah di atas perkara-perkara tadi. Tuan yang dirahmati Allah, ini beberapa item-item yang telah dijanji setia oleh para sahabat. Antara perkara yang menarik untuk saya ulas pada pagi inilah wala ta'su fi ma'ruf, jangan kamu ingkari pada perkara yang baik. Apa perkara yang baik? Perkara baik ataupun tak baik ini, tuan-tuan, ialah definisi baik tak baik ini bukan boleh ikut definisi akal kita. Dia kena ikut definisi agama. Akal manusia selalu kata baik tak baik ini
kalau ganggu orang tu tak baik. Kalau tak ganggu orang tu baik. Contohnya saya ni pakai saja macam gini, kan? Saya ni semayang, saya tak ganggu orang. Selalu tak disebut saya tak ganggu orang. Baik, saya tak ganggu orang, saya tak ngata orang. Saya ni semayang, walaupun saya ni pakai begini. Tuan-tuan, baik tak baik ni bukan ikut ukuran akal sendiri. Tak ganggu orang. Saya ni mabuk, saya tak ganggu orang. Saya ni berzina, saya tak ganggu orang, saya dengan dia je. Saya ni berjudi, saya tak ganggu orang. Saya kalah, saya kalah. Dia kalah, dia redha. Saya kalah, saya redha. Saya tak ganggu orang masjid. Betul tak tuan-tuan? Ada tak orang sebut macam gitu? Kan? Saya tak ganggu orang. Saya berjudi, saya dua dengan dia je. Bukan melibatkan orang ramai. Saya kalah, 1 juta pun saya kalah. Apa masalah? Saya redha, duit saya. Dia kalah, dia redha. Kami berdua orang ni saling redha meredai. Kan? Antara satu sama lain. Boleh tak saling redha meredai dalam bab judi? Saya tak ganggu orang. Kami berdua je. Kan? Berzina, saya dengan dia dah suka kat saya pernah suka kat dia. Kami esok, kami nak kahwin, anak kami ikut suka kami lah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan? Banyak orang menggunakan istilah tak ganggu orang. Kan? Ini terma-terma yang digunakan oleh aliran liberal. Nak justifikasikan amalan-amalan mereka yang mereka buat ni, jangan ganggu orang. Kami tak ganggu orang, jangan ganggu kami. Sedangkan perkara baik ini tuan-tuan, perkara buruk, dia bukan ikut kau ganggu orang, tak ganggu orang. Kan? Definisi baik tak baik ni, ma'ruf dan mungkar ini ialah perkara yang didefinisikan oleh agama. Apa yang diistilahkan oleh agama baik, baiklah dia. Apa yang diistilahkan oleh agama yang ditetapkan sebagai satu perkara yang buruk, buruklah dia. Walaupun ganggu orang, tak ganggu orang ni bukan isunya. Isunya apakah perkara berkenaan. Judi sebagai contoh, redha meredai antara satu sama lain. Saya tak ganggu orang. Kami duduk dua orang dalam rumah. Tak melibatkan orang lain. Tak siapa tahu pun. Kami 2 orang je tahu. Tak, perkara ni tak boleh, haram. Walaupun tak ganggu orang lain. Kerana definisi buruk dan baik ini apa yang disebutkan dalam Quran. Perkara arak, judi, zina, membuka aurat, semua ni perkara yang tak baik. Kan? Perkara yang baik, semayang. Lalu dia kata saya ni pakai saja begini, saya ni tak ngumpat orang lain. Kan? Pakaian yang begitu tu adalah pakaian yang melanggar perintah agama, bukan baik ataupun tak baik. Dan bila melanggar perintah agama, agama kata perkara ni perkara yang mungkar. Kan? Buat, kalaulah ada orang yang dia kata geng-geng bertudung tudung saja, mengata orang berbakul-bakul. Kan? Mengata orang tu dosa mengata orang. Kan? Dia tak boleh kita nak istilahkan baik ini secara borong. Perlu lebih objektif. Kan? Maknanya yang baik, baik. Yang perkara ma'ruf, dia akan cek lah perkara ni ma'ruf, mengata orang ni mungkar. Kan? Tak semayang, mungkar. Tak menutup aurat, tak ganggu orang ni. Kan? Juga perkara mungkar. Tak boleh nak menggunakan istilah saya ni tak ganggu orang lain di atas istilah itu untuk dia nak justify dia punya amalan-amalan dia dah amalan-amalan yang kononnya baik sebab tak mengganggu orang lain, tak ngata orang lain, tak menyusahkan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, keywordnya dekat sini ialah mendefinisikan perkara baik ini bukan didefinisikan oleh akal kita, tetapi didefinisikan oleh agama. Apa yang agama define sebagai perkara yang ma'ruf, baiklah dia. Perkara yang mungkar, tak eloklah dia, walaupun tak ganggu orang, walaupun apa semua itu tak diterima oleh akal. Bukan bermakna kita ni ekstrim. Ni ekstrim ni saya dah ulas panjang dalam kuliah yang lalu, pada bulan yang lalu. Perkara yang ekstrim ni kalau kita berkeras tak pasal, kan, itu boleh ekstrim. Tapi kalau kita berkeras, bukan sebab keras tu, sebab kita dah bagi tahu, tunjukkan fakta, tunjukkan bukti, kan, kita berkeras di atas perkara berkenaan, ini bukan ekstrim lagi. Kalau orang kata ini botol air, tak, dia tak percaya ni botol air, dia kata ini kayu. Ini kayu. Kita kata ini botol air, kan. Lepas tu
kita berkerah lah. Takkanlah kita pun nak kata, iyalah kau cakap ni botol kayu lah. Takkanlah kita nak macam gitu. Bila dah benda tu fakta, bukti, kebenaran, kita mempertahankan. Bila mempertahankan benda benar ni bukanlah bermakna kita ekstrim. Kita ada data, kita ada fakta, kita ada bukti, kita ada hujah. Kan? Kalau yang ekstrim tu, kan, dia, kenapa kau cakap ni kayu? Kenapa cakap ni botol air? Ni botol air lah. Kau jangan banyak cakap, terima je. Itu dia bawa kepada ekstrim. Tapi kalau kita memberikan penjelasan, kenapa ini botol air? Ni dah kan ada air dalam ni. Kan? Ni kan botolnya, nampak air dalam ni. Oh, tak terima juga dia kata ini kayu. Marahlah kita pun. Kan? Marah kita ni berasas ke tak berasas? Berasas. Bukan kita kerah tak ketahuan. Jadi inilah yang ada dalam agama. Lalu orang kata kita kerah tak pasal. Tak, kita ada sebab, ada alasan, ada bukti. Tak terima tak apa, kita boleh berhujah. Tak terima juga nak berdebatlah, tak masalah. Sebab Islam ni agama yang menerima semua perdebatan ada dalam agama kita. Tuan yang dirahmati Allah. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan kamu ingkari pada perkara-perkara yang ma'ruf. Lalu kata Rasulullah, faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Mereka yang ikut semua ni Allah Taala bagi pahala. Kalau mereka tak terima, dah janji setia ni tak terima ataupun tidak patuh di atas janji setia tadi, ada dua keadaan. Yang pertama, Allah Taala memberikan iqab, memberikan denda kepada dia. Mungkin denda di dunia ataupun denda di akhirat. Dapat masuk neraka ke ataupun di dunia ini apa-apa itu terpulang kepada Allah, tapi didenda, diiqab, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah mencuri, kan, ataupun berzina. Walaupun dosa ni dosa orang tak nampak, berjudi orang tak nampak, tetapi Allah Taala nak. Ni itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi tuan-tuan, ini yang menarik untuk kita lihat. Summa satarahullah. Mereka yang buat salah tetapi Allah Taala tutupkan keaiban dia. Kan? Summa fahuwa ilallah, itu adalah terpulang kepada Allah. Insya'a afa anhu, insya'a aqabahu. Sama ada Allah Ta'ala nak maafkan, Allah Ta'ala nak seksakan, itu terpulang kepada Allah. Siapakah mereka yang mendapat ataupun yang ditutup keaibannya oleh Allah, yang menyebabkan nanti apabila berada di muka pengadilan, dihisapkan oleh Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tutupkan keaiban dia, masuk syurga dengan mudah, diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya. Sepatutnya berdasarkan kepada janji Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang buat jahat, yang buat baik, dia akan tengok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat jahat, dia akan tengok. Allah Ta'ala janji kepada mereka yang buat baik diberikan syurga, yang buat jahat diberikan ke neraka. Namun dalam dua-dua perkara ini ada mereka yang Allah Ta'ala memberikan keampunan. Walaupun buat jahat, Allah Ta'ala ampunkan. Siapakah mereka ini yang Allah Ta'ala tutupkan keaiban dia dan Allah Ta'ala maafkan? Tuan yang dirahmati Allah, perkara yang jahat ini kita perlu untuk tutupkan keaiban kita. Ada mungkin dulu kita ni, dulu-dululah tuan-tuan, zaman moda-moda dulu-dulu ni, kan, zaman dulu tahun 70-an, ustazah pun tudungnya, kan, Masya Allah, tudung ustazah 70-an dulu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan ustazah tahun 70-an tudungnya macam mana, kan? Mungkin selai takut. Tudung orang tahun 70-an. Ustazah itu ustazah, kan? Anak-anak muridnya, kan, entahlah macam mana dia punya tahun 70-an dulu, kan? Teruk dah, entahlah tuan-tuan, itu masalah tudung, masalah macam-macam lah, terlibat dengan khurafat, kan? Dulu mungkinlah kita ni, na'uzubillah lah kalau ada, tapi dah macam mana kita dah taubat dah perkara-perkara dulu. Mungkin pernah tak semayang, mungkin pernah berzina, mungkin pernah berjudi, kan, main teruk, kan, 21 berjudi, sekali 2 kupang, kan, main teruk 21. Saya pun tengok juga dulu tuan-tuan, orang main teruk ni, dengan abang-abang dulu, budak-budak kat kampung dulu main teruk 21. Kalah sikit sekupang aja, sekupang, tapi main judi lah, judi sekupang 2 kupang,
kan, dulu-dulu kan. Tapi itu cerita dulu kan. Bila cerita dulu kan, bila kita sekarang ini bila tengok benda-benda kearifan yang kita pernah lakukan suatu masa dahulu kan. Kalau kita bukakan kearifan kita, tunjukkan kita ni pernah begitu, pernah begini, berjahat itu, jahat begini. Bangga pula di atas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan suatu masa dahulu. Di akhirat nanti kita nak Allah Ta'ala tutupkan kearifan kita. Supaya bila macam kita lalu depan immigration lah tuan-tuan. Kan? Depan immigration. Bila lalu depan immigration, kalau kita bawa barang yang kita rasa ini kena cukai ni, kan, banyak lebih. Adakah tuan-tuan pergi jumpa pegawai immigration? Ni pegawai ni dalam beg saya ni ada ni 50 helai kain batik ni dari Indonesia. Kemudian kain plekat ni ada pula. Ada ke begitu tuan-tuan? Ha. Memanglah benda tu kita kata menyalahi undang-undang, bukan menyalahi, makna kena dicukaikan. Kan? Lepas tu kita pula sengaja ringan mulut pula. Ini encik saya ada beg ni, dalam ni ada ni begini. Kan? Dah kita bawa benda-benda yang begitu, jumpa dengan immigration dekat KLIA, kita lalu je lah. Nampak dia pun nampak kita lain macam ni, berat ni. Mari. Kita taklah kita nak lari, bukanlah kita nak ni, tapi takkanlah kita pergi jumpa dia. Kan, ini dalam beg saya ni ada begini, ni apa banyak begini. Bagus orang ni. Ni bagus orang ni. Dekat akhirat nanti tuan-tuan, sikap ataupun kita ni nak supaya semua amalan buruk yang kita lakukan, kalau boleh kita nak tutup. Dan Allah Ta'ala tahu sikap yang dekat dunia ini yang dia suka membuka kearifan diri sendiri. Oh, saya dulu kan botol arak ni dia kata setogok je, dia kata seteguk je. Korang ni tak ada apalah. Dia dah taubat dah pun. Dan taubat tu pula bukan sebab apa, sebab dah tak larat. Dah tak larat, dah nak nogok botol arak kan. Dia taubat lah, dia kata kan, dah taubat. Tapi kan kalau ikut sembangnya, oi memang sedap lah sembang, dia kata. Buat apa nak bangga di atas perkara-perkara buruk yang kita lakukan kan? Sedangkan buka kearifan orang lain pun Allah Ta'ala marah kan. Ni buka kearifan sendiri buat apa kan? Maka antara yang dibimbangi boleh menyebabkan dia tidak termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala tutupkan ni apabila dia buka kearifan sendiri. Bila dia buka kearifan sendiri ni, kita kalau boleh nak tutup, dia buka. Kan? Yang kedua tuan-tuan, dia suka buka kearifan orang. Kan? Bila dia suka buka cerita-cerita orang yang tak baik, maka Allah Ta'ala akan buka kearifan dia. Orang yang suka menutup kearifan orang, man satara musliman satarahullah. Orang yang menutup kearifan orang lain, Allah Ta'ala akan tutup kearifan dia. Kan? Tapi orang yang suka buka kearifan, Allah Ta'ala akan buka kearifan dia. Susahlah. Kan? Lalu fahuwa ilallah, itu terserah kepada Allah. Walaupun terserah kepada Allah, sikapnya kat dunia ini yang menentukan. Sikapnya kat dunia ini yang Allah Ta'ala pertimbangkan untuk dia sama ada nak ditutupkan ataupun tidak. Salah satunya ialah tentang kejahatan-kejahatan tadi. Kalau dia bangga, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umat aku ni boleh dimaafkan melainkan mereka yang bangga dan menonjolkan perkara-perkara yang tak baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara yang telah dipersetujui oleh Rasulullah dengan para sahabat, yang berlakunya dalam bai'ah yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama, yang disusuli seterusnya pada tahun berikutnya dengan bai'ah Aqabah yang kedua. Pada hari ini kita membaca hadis daripada Ubadah bin Samit yang menjelaskan inti-inti bai'ah ini, yang bagi kita dia merangkumi perkara-perkara yang universal. Bila kita mendekati orang lain, ada nilai-nilai universal yang boleh untuk kita ketengahkan. Jangan mencuri, jangan berzina. Nilai-nilai ini yang boleh dipupuk dalam masyarakat
khususnya dalam masyarakat majmuk yang berbilang kaum, kita menonjolkan nilai-nilai yang baik ini kan. Namun untuk yang berkaitan dengan agama, khususnya yang berkaitan dengan agama, kita perlu mempertahankan. Nanti insya-Allah kita bincang dalam ada hadis yang seterusnya membincangkan tentang perkara-perkara itu secara khusus dalam hadis yang yang ke-8 nanti, yang kita baru hadis yang ke-4 pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita pada hari ini, dan antara yang lain yang kita bincangkan tadi, selain daripada bai'ah ini, ialah kita menyebutkan tentang definisi buruk dan baik kan. Seharusnya definisi buruk dan baik ni bukan ikut kepala manusia, tetapi ikut apa yang didefinisikan oleh Tuhan yang baiklah. Yang ketiga yang kita bincangkan pada pagi ini ialah berkaitan dengan menutup keaiban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup keaiban kita di akhirat nanti dan mudah urusan hisab. Jangan kita terlebih ramah ataupun suka bercerita. Dah habis modal sembang, cerita dia atuk dulu ni begini. Janganlah suka nak cerita benda-benda yang lama-lama, yang begitu, yang tak baik. Cerita yang baik-baik sahaja. Allah alam, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah dan melakukan amal kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.